Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Dalam kita melihat bagaimana pihak berkuasa polis menangani pelbagai isu jenayah, sindiket terancang, pemerdagangan migran ataupun pemerdagangan manusia, jenayah rentas sempadan, banyak lagi. Tetapi pastinya ia memerlukan satu kepimpinan yang jelas, yang penuh integriti untuk membawa pasukan menangani semua isu yang saya sebutkan tadi. Dan apa yang saya maksudkan, bagi sebuah negeri di selatan tanah air, inilah yang menjadi isu yang membelenggu Johor sejak sekian lama. Isu berkaitan dengan sindiket geng, jenayah bawah orang kata pun kongsi gelap, pemerdagangan manusia kerana sempadan Johor begitu luas. Jadi tidak asing lagi untuk kita bercerita tentang itu. Saya amat bertuah yang berbahagia Datuk Ayub Khan, Ketua Polis Johor, ada bersama dengan saya. Kebetulan turun ke Bukit Aman pada hari ini. Terima kasih Datuk atas masa yang diberikan untuk bersama kami dalam agenda awal ini. Datuk, apabila Datuk ditugaskan sejak setahun yang lalu, sebagai permulaan soalan pertama saya, ditugaskan ke selatan tanah air iaitu Johor Darul Ta'zim, apa yang berada di pemikiran Datuk? Adakah ini satu tugas yang begitu mencabar ataupun ini satu perkara yang ada hikmah yang Datuk perlu sahut cabaran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan Astro Awani dalam sesi ini. Yang pertama, apabila saya mendapat arahan pertukaran daripada pucuk pimpinan untuk ke Johor, saya menganggap itu sebagai satu cabaran besar. Johor ni memang unik. Kalau kita tengok daripada dulu dan sehingga ke hari inilah, Johor ni saya selalu kata dia datang dengan package. Dekat Johor ni semua ada. Cakap apa yang tak ada. Kita ada isu jenayah, dadah, kontraben, bilateral, kehidupan manusia, migran sebagainya, gangsterism, perjudian, pelacuran. Memang kalau dalam saya ingat dalam 10 tahun sebelum ini atau 5 tahun ke belakang, memang Johor ni memang top lah. Johor ni kalau kita nak tengok dari segi kepadatan ataupun aktif tak aktif jenayah dan lain-lain isu tu memang sama dengan KL dan juga Selangor. Dia sama, dia setara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya tak pernah berkhidmat di peringkat kontijen. Sepanjang karier saya semua di Bukit Aman dan kebanyakan boleh kata 95% daripada karier saya ni dalam cawangan khas. Saya keluar sekejap pada 2009 dengan Tan Sri Fauzi ketika itu jadi timbalan pengarah pasukan petugas khas operasi counter terrorism. Itu counter terrorism, kemudian saya balik ke SB balik. So bila ditukarkan ke Johor ni, jadi bukan saja saya, persepsi orang luar pun, orang jadi jabatan lain pun, dia orang ada sedikit keraguan. Bolehkah Datuk Ayub ni jadi KP? Dia tak pernah jadi OCPD, dia tak pernah jadi SIO sebagainya. Sepanjang masa dia buat counter terrorism. So saya anggap itu sebagai satu cabaran. Dan saya memang dah lama nak turun ke peringkat kontijen, peringkat state. Waktu zaman Tan Sri Khalid pun saya memang minta untuk keluar. Tan Sri Fauzi pun saya minta untuk keluar, tapi mungkin mereka melihat kesesuaian saya, kepakaran saya bidang counter terrorism ni, mungkin dia kata kekallah Datuk Ayub ni, tak payah turun ke bawah. Dan mungkin juga karakter saya, karakter saya ni boleh kita tengok, saya punya karakter memang konsisten. Saya ni ada orang kata saya tegas, kan? Dalam konteks yang positif tegas lah. Tapi ada juga orang yang kata cerita ni keras kepala. Kan? Tak nak ikut ni, tak nak ikut tu, dia buat kerja dia sendiri, dia tak ni kan. Walau apa pun kritikan orang, bagi saya turun ke bawah tu untuk membuat satu benda yang baru, untuk membuktikan bahawa kalau sebagai pegawai polis ni, kalau kita ada integriti, kita tegas, kita ada pengalaman dan kita ada kesungguhan, dan kita boleh memotivasikan pegawai kita, insya-Allah kita akan buat pelbagai operasi sebagainya lah, sebab saya memang suka operasi. Itu yang satu. Yang kedua, apabila saya turun ke Johor pun, saya lihat isu yang kebetulan bila PKP sebagainya COVID ni, jadi aktiviti rentas sempadan antara Singapura ni kurang. Jadi secara tak langsung bukan sahaja di Johor, malahan di seluruh Malaysia memang kadar jenayah memang turun. Kalau di Johor 48% turun jenayah indeks ni, kan? Tetapi saya boleh fokus pada lain-lain isu, iaitu kalau di Johor ni isu dadah memang serius. Pendekatan yang saya gunakan di Johor ni, apabila saya turun Johor ni, saya lihat banyak kes-kes dadah ni,
Contohnya yang penagih-penagih dadah ni lah, bila ditangkap bawah Seksyen 15.1 ni, dah kadang-kadang 10 kali ditangkap. Tangkap, lepas mungkin 6 bulan lepas tu saya kata, kenapa kita guna Seksyen 39C, yang mana kalau dah 3 kali ditangkap bawah 15.1, kita boleh tangkap dan tuduh dari bawah 39C, dia akan dipenjarakan, tak silap saya 5 tahun kot, sebatan 3 kali. Jadi kita keluarkan diorang dari sistem kita. Itu yang saya buat, saya arahkan semua OCPD di daerah untuk pastikan setiap bulan mesti setiap distrik ada 10 tangkapan. Jadi ada 13 distrik, jadi sebulan 130 kita keluarkan. Semua di dalam penjara. Jadi secara tidak langsung, jenayah yang lain pun kurang, pecah rumah, ragut kurang. Memang turun, dan dari statistik pun Johor adalah paling tinggi tangkapan 39C, paling tinggi tangkapan ke atas manggis dagang sekitar 18,000. Jadi kita telah mendahului lain-lain kontingen. Itu dalam konteks dadah lah. Daerah lain pun sama dia, termasuklah judi online, judi online, judi 4 nombor ekor sebagainya, pelacuran. Ada, saya tak kata tak ada. Saya tak kata Johor ni bersih. Yeah. Tapi yang penting kita buat operasi beterusan dan tangkapan banyak dan dia punya aktiviti dah menurun. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan teruskan lagi. Okay. Datuk, untuk mendapatkan buy-in ataupun kepercayaan anggota dan pegawai di Johor, dia memerlukan satu leadership, satu kepimpinan. Apa cara Datuk mendapatkan kepercayaan mereka? Kerana sebelum mereka turun ke padang untuk membenteras jenayah, pastinya ia memerlukan satu arahan yang jitu dan tegas. Dari konteks itu, apa formula Datuk? Apa cara Datuk mendapatkan kepercayaan anggota, terutama dari membenteras PDRM ni ataupun membawa satu tahap pasukan penuh dengan integriti dan bersih daripada rasuah? Yang pertama, macam saya katakan tadi, yang paling penting sikap kita sebagai pemimpin. Sebab pegawai-pegawai bawahan, anggota kerja melihat kita sebagai pemimpin. Adakah kita cakap dan kita buat benda yang kita cakap? Walk the talk. Ataupun kita cakap A, kita buat B. Kita cakap B, kita buat A. Kan? Dia orang tengok pemimpin, dia tengok KP. Dan apabila saya sampai hari pertama, apabila saya mempengusikan mesyuarat selepas majlis serah menyerah tugas tu, pada 24 bulan 2, saya telah mengadakan mesyuarat semua OCPD, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua formasi. Dan saya telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya misi dan visi saya. Satu, saya kata isu integriti. Saya tidak akan bertolak ansur. Yang kedua, dari segi penyeliaan. Saya lihat penyeliaan memang bukan saja di Johor lah. Ya, semua tempat memang dah kurang. Yang ketiga, kita punya keikhlasan kita kerja. Itu yang antara yang penting lah, pengalaman kita datang kemudian. Dan yang seterusnya, di Johor ni saya alhamdulillah, bila saya telah set benda-benda ni, saya lihat majoriti pegawai memang nak ikut entak saya lah. Yang paling penting saya tengok dalam konteks Johor ni, jenayah ni, saya mempunyai seorang ketua jabatan siasatan jenayah yang berpengalaman, yang memang ada integriti, yang memang terkenal satu Malaysia lah, Datuk Mat Yusof. Dia ni memang bagus, dan saya dengan dia satu orang kata apa, selari kita punya tu misi. Selari sebab dia pun suka operasi, saya pun suka operasi. So saya bagi arahan, saya letakkan ni, dia laksanakan. So banyak yang kita buat di Johor ni, saya ambil contoh, antaranya bila kita tangkap parti lah, yang bawah Op Benteng ni. So Op Benteng, sebelum Op Benteng dirancangkan di peringkat pusat, saya ingat Op Benteng bulan 6 kot, bulan 5. Kami di Johor telah buat Op Pintas Bersepadu Selatan. Format yang sama. Gabungan antara agensi, ATM, APMM, Marine sebagainya, Custom, Immigration sebagainya. So modul yang kita gunakan di Johor itulah sebagai Op Benteng, digunakan di peringkat pusat di bawah Op Benteng. So kita dah buat, dan kitalah negeri pertama di Johor yang membuat tangkapan parti ni di bawah jenayah terancang. Siasatan, tangkapan, prosedur bawah SOSMA. Tapi pertuduhan di bawah jenayah terancang. Sebab tu kita dapat tangkap keseluruhan sindiket penyeludupan manusia, daripada Tekong, ketua sindiket Tekong Laut, Tekong Darat, agensi penguatkuasa, rumah penampungan, semua ditangkap. Termasuk jugalah 12 pegawai dan anggota penguatkuasa. Polis ada 14 orang, tentera pun ada, immigration pun ada. Sebab tu kalau di bawah kami di Johor, saya sering tekankan, saya
option yang paling pertama saya akan buat, saya akan tangkap tuduh di bawah undang-undang yang ada lah. Kalau KK ke apa ke kita kena. Yang kedua baru saya pergi kepada SPRM kalau kes besar lah. Yang ketiga baru saya pergi kepada tindakan tata tertib bawah JIP lah. Sebab bagi saya tindakan tata tertib ni sukar. Kita nak buat orang pun Birokrasinya besar. terlalu banyak. Yang paling cepat, paling bagi saya mudah lah, bukan kita nak buang ikut suka. Adalah kita buka kertas siasatan dan tuduh mereka di mahkamah. Bukannya kes-kes pemerdagangan manusia, tapi kes-kes pemerasan yang ni, yang pergi ambil duit rasuah. Kutip-kutipnya. Semua saya buka bang. Kita tuduh di mahkamah. Dan bila mahkamah jatuh hukum, kita boleh buang memang terus. Tak perlu kita nak pergi proses tata tertib ni, memang lambat. Datuk, apabila Datuk keras, Datuk memberikan penekanan kepada konsep bersih dan merealisasikan konsep integriti, itu bukan setakat retorik ataupun ucapan-ucapan yang biasa kita dengar kepada pegawai dan juga anggota lain-lain pangkat dalam pasukan. Adakah Datuk tidak dianggap sebagai satu ancaman? Adakah Datuk pernah rasa akan di cold storage ataupun disisihkan oleh pasukan? Kerana ini merupakan satu misi suci, misi besar yang dianggap macam mustahil lah berlaku dalam pasukan. Jadi apa pandangan Datuk tentang itu? Dan bagi saya isu integriti inilah yang paling asas. Kalau kita tidak ada integriti, tak guna kita. Bagi saya lah, orang boleh cakap apa pun, bagi saya integriti paling penting. Dalam isu kita nak mengemaskinikan, memantapkan integriti, sudah tentulah banyak orang tak setuju dengan kita. Bagi saya orang setuju, tak setuju, orang nak kritik, tak kritik, orang nak puji, itu yang kedua. Saya lah, setakat ni alhamdulillah, saya bukan nak ni. Selagi kita kerja ikhlas, bagi saya lah, yang lain kita jangan ambil pusing. Kita niat kita ikhlas kerana Allah, kita nak membawa kebaikan, kita nak membawa perubahan. Sebab benda tu dah menjadi budaya. Bila kita sebut rasuah, saya bukan cakap dalam polis semua rasuah, tak. Kita ada dekat 120,000 orang pegawai anggota. Majoritinya alhamdulillah. Tapi ada di kalangan orang ni yang terlibat, terpalit dengan rasuah. Dan mungkin sebelum ini, sebelum di PDRN dipimpin oleh Tan Sri Abdul Hamid, mungkin kepimpinan sebelum ini mungkinlah kita tidak memberi fokus ataupun kita menganggap benda ni benda dalaman, tak perlulah kita nak gini, ataupun kalau kita boleh maafkan dia orang, maafkan. Saya kata maafkan tu dah banyak kali kita maaf, tapi benda tu berulang lagi. Sebab tidak ada satu tindakan tegas. Tapi alhamdulillah di bawah kepimpinan Tan Sri Abdul Hamid, kita nampak banyak orang mengkritik Tan Sri Abdul Hamid, tapi kalau kita tengok Tan Sri Abdul Hamid daripada dulu sampai sekarang, bagaimana dia membawa isu 1MDB sehinggalah dia dikeluarkan, dibuang. Dia pun bukan nak masuk balik sebagai dalam polis, lebih baik dia pergi berkebun sebagainya. Betul. Tapi dia terpaksa masuk balik dan sekarang pun ada isu kenapa nak sambung. Saya kata dari segi integriti, keikhlasan Tan Sri Abdul Hamid tak ada siapa pun yang boleh pertikaikan. Kita nampak, dan saya insya-Allah saya akan selari. Saya memang selari. Saya akan pastikan misi dan misi yang dibawa oleh Tan Sri Abdul Hamid ni akan diteruskan insya-Allah. Bukan itu visi Tan Sri Abdul Hamid dan saya tak, ataupun lain-lain tak. Ini visi kerajaan, ini visi Menteri Dalam Negeri, ini visi PM, ini visi negara. Kita kena betulkan. Kita kena start buat tindakan, bermula tindakan yang tegas untuk memastikan yang tidak ada integriti tempat rasuah, perlu diambil tindakan tegas. Tak kira lah apa pangkat dia orang. Mungkin sebelum ni kita hanya ambil kepada yang bawah-bawah ni, yang ambil 1,000, 2,000. Tapi yang atas, yang OCPD, yang ketua jabatan, yang KP, yang pengarah, tak nampak. Kan? Mungkin ada. Tapi tak nampak. Sebab tu kadang-kadang kalau orang bawah kata, kita ambil 1,000, buang je. Yang atas ambil setiap bulan 100,000, 500,000, 1 juta, tak kena apa pun. Kan? Contohnya lah. So bagi saya kena tegas. Dan visi inilah kita kena pastikan memang orang tak suka. Banyak orang kritik, banyak orang kata kenapa perlu buka pekung. Ini bukan pekung lah. Saya rasa rakyat pun bukan bodoh. Tak perlulah kita nak bercakap, orang kata berretorik. Kita nak melawan rasuah, kita nak perjuangkan bangsa, agama, negara. Pada masa sama kita makan rasuah. Right? So bagi saya ini isu yang perlu ditangani, perlu ada konsisten, tegas konsisten untuk memastikan kita dapat memperbaiki lagi imej. Kalau orang sebut polis, orang puji. Kan?
Ni orang sebut polis, sebut polis ya, bunyi kan. So saya kata insya-Allah. Tan Sri IGP dah letakkan dia punya landasan tu. Ya. Kita cuma nak pastikan kita tak tergelincir je. Kita juga digemparkan dengan pendedahan Tan Sri IGP baru-baru ini. Datuk pun bersama dalam sidang BIDA itu berkaitan dengan pendedahan Tan Sri bahawa ada satu perancangan di kalangan anggota-anggota muda PDRM yang terlibat dengan kartel kerana mereka berada dalam satu kuasa ataupun jabatan-jabatan yang strategik. Apabila mereka naik ke pangkat yang lebih besar, mereka menguasai pasukan PDRM, mereka akan melindungi sindiket-sindiket terancang dan juga kartel-kartel ini. Dan ini apabila pendedahan yang terbaru termasuk dengan sindiket skamer dan penggubahan wang haram Datuk Niki itu. Boleh Datuk jelaskan adakah ini tips of the iceberg yang rakyat memang mungkin rakyat tahu tetapi tidak berani untuk bercerita secara besar-besaran ataupun berani kerana kita boleh lihat di depan mata kita apabila jenayah-jenayah terancang ini begitu berleluasa tetapi seolah-olah tiada tindakan. Jadi apa pandangan Datuk dan bagaimana Datuk di Johor misalnya melihat kerana Datuk menguasai task force ini? Yang pertama, saya pun tak dapat nak komen berhubung dengan kartel-kartel lah. Maklumat tu saya pun tak didedahkan ataupun tak Tan Sri IGP pun tak berkongsi dengan saya kan. Mungkin sesuai kalau Tan Sri IGP lah yang komen. Tetapi benda ni pun saya rasa bukanlah satu benda yang baru. Mungkin sebelum ni tak ada yang macam saya katakan tadi lah. Mungkin pucuk pimpinan sebelum ni tak dedahkan. Dia anggap benda ni dalaman, tak perlulah nak dihebahkan. Sebab tu bila tak di-highlightkan ataupun kita menafikan benda tu wujud, sebab tu benda tu berterusan. Sehinggalah zaman Tan Sri IGP sekarang didedahkan. Oh kita kata ini isu dalaman. Saya rasa saya serahkan kepada Tan Sri IGP lah, mungkin Tan Sri IGP dapat menjelaskan dengan ni. Saya tak ada sebarang maklumat. Tapi yang berkenaan dengan Datuk Sri Niki saya boleh komen. Datuk Sri Niki ni apabila kita buat tanggapan, rupanya aktiviti dia ni bukan tak diketahui oleh pihak-pihak agensi penguatkuasa. Dia beroperasi sejak 2014. Dah 7 tahun. 7 tahun kan? Dia bukannya beroperasi dekat sebuah premis yang tertutup. Dia satu bangunan tu, kondominium tu, Trigon tu berapa dekat 20 unit dia sewa. Dan dia kontrol semua. Takkanlah polis ataupun agensi lain tak dapat menghidu kan? Dan dia punya berinteraksi dengan ramai orang, VVIP dengan polis dengan ni semua ada. Dan orang pun tahu karakter dia. Kan? So saya tak nak komen Pak tu. Nanti kalau saya komen mungkin ada orang yang terasa pula. Tapi apa yang penting saya nak jelaskan di sini, lepas kepada ada 2-3 report yang dibuat oleh mangsa yang kena tipu pembelian jual beli online handphone sebagainya lah, dan lain-lain isu. Kita ada buka 2 IP di Johor. Pada IP tu saya minta pegawai saya siasat dengan teliti. Jejak. So apabila dia orang siasat, daripada duit yang tu dia masukkan dalam mule account. Biasanya kita akan berhenti di situ. Kebanyakan siasatan JSJK akan berhenti. Mule account tutup, habis. Dia orang tak pergi lagi. Daripada mule account tu masuk account mana? Saya minta dia orang siasat layer by layer. Jadi dia akan terdapat ada satu tu masuk ke syarikat Datuk Niki lah, yang winner tu kan. So daripada situ kita siasat banyaklah. Kemudian baru kita kembangkan. Dan saya dapat pada masa sama saya dapat satu adalah maklumat daripada pihak lain yang mengatakan sebelum dia bagi maklumat ke banyak pihak tak berjalan, tak ada apa pun yang ambil tindakan. So saya minta dia orang kembangkan, saya bincang dengan pihak AGC, kita nak tangkap buah jenayah terancang. Ini adalah dalam sejarah kesalahan komersial yang kita tangkap bahawa SOSMA kita siasat di bawah jenayah terancang. Sebab itu kita dapat tangkap keseluruhan nerve mereka. Habis semua kita tangkap. Walaupun dia terlepas, tapi kita insya-Allah kita di bawah radar lagi lah. Dan itu yang saya katakan, bila kita tangkap ni banyaklah adalah keluar, termasuklah 34 nama agensi
pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang Tan Sri Haji dedahkan. Dan ada juga saya baca dalam komen-komen dalam Facebook sebagainya, kenapa dedahkan? Kenapa tak tangkap? Kenapa tak tuduh? Kita perlukan sedikit masa. Saya dah ambil contoh tadi. Kita Johor buat yang jenayah terancang buat parti tu ada 24 pegawai yang kita tangkap dan kita tuduh di mahkamah. Ini pun insya-Allah bagi masa sedikit, kita dah kena pasti semua. Cuma kita nak kemaskan siasatan dan saya punya style, prinsip saya, apabila saya tangkap, saya mesti pastikan dituduh. Dan apabila dituduh, insya-Allah saya nak dia disabit. Saya tak nak tangkap, lepas tu sengap. Lepas tu bebas. Macam Eddie Kana lah. Tangkap, SPRM tangkap. Mana pengunjungnya? Ada yang dituduh tak? Saya tak pasti. Kan? Saya tak nak. Kami di Johor, kita tangkap, kita nak pastikan ada bukti kuat untuk dituduh. Dituduh, bila bicara, kita nak insya-Allah, sebab itu bukan kuasa kita lah. Bila di mahkamah tu, kita nak dia disabit kalau boleh. Okey, Datuk. Saya curious ataupun rasa sangsi juga. Siapa sebenarnya Datuk Seri Niki ni? Datuk Seri Niki ni daripada awal lagi memang banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti ni lah. Dia banyaklah report kat dia pun ada 20 lebih tak silap dia, 20 lebih rekod jenayah. Pukul orang itu ni dadah sebagainya lah. So tetapi sebab dia ada duit banyak kan. Dengan duit itulah dia beli, dia banyak buat aktiviti kebajikan kan. Banyaklah kita kena pasti banyak. So itu yang menyebabkan individu sebegini ramai Datuk. Di luar sana individu yang bertopengkan sebegini. Tapi adalah kita punya orang Malaysia ni ada kecenderungan bila orang nampak derma semua, yang lain tertutup. Seolah ialah kalau kita sebagai orang biasa pergi tengok, dia ni sebelum ni pernah terlibat dalam ini, dia bagi derma. Dia muda lagi, 30 lebih, dah dapat Datuk Seri, rumah besar, duit bertabur atas lantai semua kan. Takkan kita tak trigger, daripada mana dia dapat duit? Dia bisnes apa? Kan? Tapi orang Malaysia ni bila dapat duit, dia lupa semualah. Kan? Contohnya kan, duit rasuah pergi haji. Contohnya lah kan. Dia ambil rasuah banyak, 3-4 juta setahun, setiap tahun dia pergi haji. Lepas tu dia minta ampun lah. Lepas tu dah balik, dia minta rasuah lagi. Tahun depan dia pergi haji lagi. Betul. Adalah karakter macam tu kan. Adakah ini Datuk dapat training ini ataupun cara Datuk ini ada wisdom yang besar dari unit asal Datuk, Special Branch, Counter Terrorism, dan yang terkini kita apabila satu kes di Indonesia, wanita muda dikatakan sympathizer kepada IS dan Daesh itu, dan kita sekarang ni seolah-olah senyap juga pasal jenayah counter terrorism ni di Malaysia. Bagi saya tak semestinya. Contohnya saya daripada cawangan khas lah. Mungkin orang tahu Dato' Ayub ni sebab dia daripada cawangan khas, sebab tu dia tegas, sebab tu dia ada integriti. Macam Tan Sri Haji cakap lah, ada 10 jabatan dalam PDM, 10 terlibat terpalit dengan rasuah. Bukan semua lah. Ada kes-kes. Kita jangan menganggapan orang SB ni bersih, orang SB ni malaikat kan, tak terlibat dengan rasuah. Tak ada. Individu. Bagi saya pegang prinsip itu. Di mana saya berada, di mana yang paling penting integriti, ikhlas, dan kita kena berani. Kan? Kalau kita takut-takut, katakanlah saya ada integriti, tapi saya tak berani. Saya tak berani ambil tindakan kepada pegawai bawahan. Saya tak berani menegur dia orang. Saya tak berani ambil tindakan tertib. Kan? Saya takut dengan dia orang. Ataupun saya kesian dengan orang. Oh kesianlah dia ada anak 5. Oh kesianlah dia ni gaji dia kecil. Kan? Betul. So, main kesian je. Kalau ada integriti pun tak ada kahwin tak boleh. Kalau ada ini tak ada kesian pun tak boleh. Kan dia gabungan dan semua, tapi yang saya paling pegang ni kita ni sebagai orang Islam lah. Berapa lama kita nak hidup? Kita akan mati. Hari ni kan esok kan sebentar lagi ya. Duit banyak-banyak tu nak ke mana? Nak ke mana? Takkan nak ambil duit juta-juta nak lapik waktu jenazah kita masuk dalam kubur je, lapik kepala kita kat tu. Ada? Ataupun nak rasuahkan malaikat Munkar dan Nakir ni ada? Tak ada. Kita ada jam mahal-mahal pun kita nak pakai 10 jam kat ni. Tak juga. Kan? Jam orang bagi ada 10. Hari ni kita pakai 2 jam ni, 2 jam ni. Boleh. Dalam bahasa kasar lah. Saya suka cakap bahasa yang straightforward. Saya tak ada belik-belik kan. So pegang prinsip itu. Saya kata dekat mana kita ada pun kita pegang mesti insyaAllah. Kita SB ke, kita CID ke, kita KP ke, kita pengarah ke, kita IGP ke, DIG ke. Kalau kita betul-betul pegang prinsip tu, kita buat kerja ikhlas, kita tak lama. Saya pun tak lama. Betul. Saya ada 5 tahun lagi ya. Tak sampai 5 tahun lagi.
Lepas tu pencen lah. Lepas tu kita baru nak cakap, oh waktu saya jadi KP Johor saya buat ini itu tu. Waktu saya jadi ni, waktu kamu jadi KP kamu tak buat apa-apa. Waktu kamu jadi pengarah kamu tak buat apa. Waktu kamu jadi IGP kamu tak ada. Contohnya lah kan. So waktu kita dibagi amanah, kita buatlah amanah. Laksanakan tanggungjawab kita, pegang amanah kita. Sebab kita ni sebagai orang Islam, kalau kita tak pegang itu, tak ada nilai kita. Bagi saya, pencegahan, preemptif tu penting. Sebab tu dulu, waktu saya dekat I8 lah, kita boleh banyak operasi kita buat. Tangkap. Walaupun orang kata, kenapa Datuk tangkap? Ada buku saya. Itu ada buku pun, buku-buku bahan-bahan berkaitan dengan ada satu kesalahan. Bukannya undang-undang tu ditulis oleh bahagian I8, tak ada. Undang-undang tu KK, kanun keseksaan. Tertangkap. Kita jangan ada perasaan tunggu dan lihat ataupun perasaan bersimpati. Pengganas dia tak ada simpati. Bagi dia orang, kita ni darah kita halal. Sebab tu kita tengok di Indonesia, di Makassar, orang yang mengandung, pakai tudung, baru berkahwin. Kenapa sanggup jadi suicide bomber? Ada terlintas tak? Seorang perempuan buat pistol. Ada terlintas tak? Kita jangan beranggapan, itu Indonesia. Di Malaysia tak akan berlaku. Yang kita tangkap, yang saya tangkap tu tahun lepas tu, dulu, semua macam tu lah. Cuma kita dapat tangkap sebelum dia buat. Dia pun dah siap apa dia punya IED dengan ball bearing, dengan pisau, dengan pistol, dengan peluru. Siap. Cuma kita ambil tindakan preemptif. Sebab tu orang kata, Datuk Ayub ni bukan ada apa pun. Tapi kes-kes tu dituduh di mahkamah, dibicarakan dan disabit. Bukannya saya mereka cerita, tak ada. Di bawah sosma, pokar dan sebagainya. Ya. Ya. Okey Datuk, menarik tentang itu. Saya ingin berbicara lagi tetapi mungkin masa yang lain pula. Kerana ini saja masa yang Datuk ada bersama kami dalam agenda awal ini. Itu sahaja, terima kasih Datuk Ayub Khan, Putrajaya ataupun Ketua Polis Johor dengan temu bual yang begitu eksklusif bersama kami di agenda awal ini. Pastinya memberi inspirasi pada kita semua untuk memerangi rasuah dan juga membersihkan penguatkuasaan dalam hal berkaitan dengan integriti dan juga melihat keperluan ada good governance dalam pasukan. Sekian saja, saya Nazrika. Kita jumpa lagi. Terima kasih.